Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak murid teacher. Okey, hari ini kita akan ulang semula bab 10 gelombang bunyi. Okey, untuk subtopik 1, ciri-ciri gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat pada kelajuan yang berbeza daripada di dalam medium yang berbeza. Okey, gelombang bunyi boleh dipantulkan dan dia memerlukan medium untuk merambat ataupun perambatan. Okey, untuk dia gelombang itu bergerak, merambat, dia memerlukan medium. Dan gelombang bunyi juga boleh diserap bergantung kepada jenis permukaan yang berbeza. Okey, merambat ni adalah istilah untuk gelombang bunyi untuk dia bergerak. Okey, bunyi memerlukan medium untuk perambatan, bermaksud bunyi merupakan satu tenaga gelombang yang gelombang dia dalam bentuk membujur yang kita tak nampak, kita tak boleh lihat tapi kita hanya boleh dengar. Okay, gelombang bunyi dapat merambat melalui medium seperti udara, cecair, pepejal. Tetapi dia tidak boleh merambat melalui vacuum. Okay, tanpa medium, gelombang bunyi ni tak dapat merambat dan kita tak dapat dengar. Okay, contoh pada angkasa lepas, kan ruang itu vacuum. Maka apa saja bunyi di angkasa lepas kita tak dapat dengar. Okay, contoh perambatan. Ini yang teacher sebut tadi. Dua orang angkasawan tidak dapat mendengar antara satu sama lain disebabkan bunyi yang dirambat tu, bunyi tidak dapat dirambat melalui vacuum. Maka bila angkasawan berada di luar kapal angkasa, dia selalu melakukan dengan bahasa isyarat tangan. Okay. Ikan lumba-lumba mengeluarkan bunyi dan bunyi itu bergerak dengan cepat melalui medium air. Okey, kita akan tengok medium yang berbeza menyebabkan kelajuan bunyi berbeza. Okey, kita ada 3 medium. Pepejal, cecair dan gas. Okey, daripada 3 medium ini, paling cepat ialah dalam medium pepejal. Sederhana, medium cecair dan paling lambat adalah gas. Okey, kenapa dalam pepejal tu paling cepat? Okey, ini kerana bunyi dirambat dengan cara pemindahan getaran daripada satu zarah ke zarah yang lain. Okey, zarah ni bersebelahan. Bila dia bersebelahan, kita nampak untuk pepejal, zarah ni lebih rapat berbanding cecair dan gas. Gas ni lah, of course lah, lagi jauh dia punya jarak antara zarah. So, bila jarak antara zarah tu dekat, so dia dapat pindahkan getaran tu dengan lebih cepat. Bila dapat pindahkan dengan lebih cepat, maka gelombang bunyi tu bergerak dengan lebih cepat. Kalau gas, jauh. So, bila jauh, gelombang tu bergerak lambat. Okey. Satu ciri pada gelombang bunyi ialah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila terkena pada permukaan. Okey. Permukaan yang permukaan yang keras menyebabkan bunyi itu dapat dipantul semula. Okay, itulah fenomena gema. Okay, permukaan yang keras seperti dinding, batu, simen atau kaca dapat memantulkan bunyi.
Okay, kita dapat lihat fenomena dia ialah bila kita masuk rumah yang kosong ataupun dewan yang kosong. Bila kita bercakap tu, kita akan dengar gema suara kita balik. Itu bermaksud bunyi itu dipantulkan. Okey, bunyi juga boleh diserap. Okey, gelombang bunyi boleh diserap melalui permukaan yang lembut dan kasar. Lembut macam mana? Okey, seperti kapet. Okey, ataupun langsir. Permukaan dia lembut. Okey, kalau kapet permukaan dia kasar. Okay. Bila kita tengok pada gambar ini adalah studio rakaman. So pada studio rakaman, kita akan guna langsir untuk menyerap bunyi. Kita akan guna struktur dinding yang berbeza dan kebanyakannya adalah lembut. Okay? Seperti styrofoam sebab permukaan ini dapat mengurangkan gema, dapat menyerap bunyi. Maka orang yang menyanyi di dalam ni atau bermain alat muzik akan dengar lebih sedap tanpa gema. Okey. Untuk subtopik kedua ialah kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Kenyaringan bunyi. Kenyaringan ialah kekuatan sesuatu bunyi. Okey. Semakin nyaring bunyi, maka semakin kuat bunyi tersebut. Okey, untuk kita ukur kenyaringan bunyi, ia bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Okey, amplitud tu apa? Okey, kita nampak ni, jika gelombang bunyi kita letak dalam ni menunjukkan satu gelombang ya, daripada satu titik ni, okey, bergerak hingga satu titik ni. Ini adalah gelombang yang lengkap daripada kedudukan keseimbangan. Okey, ni seimbang. Okay. Amplitude adalah sesaran maksimum ketinggian gelombang itu. Jika amplitude tinggi, gelombangnya besar, maka bunyi itu akan kuat. Jika amplitudenya rendah, puncak ni rendah, maka gelombang itu menghasilkan bunyi yang lembut. Okey, nampak ya? Ni bezanya. Amplitude kencil, bunyinya lembut. Seperti bunyi piano. Jika amplitudenya besar, menunjukkan bunyi yang kuat. Okey, kelangsingan bunyi menunjukkan ketajaman bunyi tersebut. Ini bergantung kepada frekuensi. Frekuensi diukur dengan ayunan lengkap yang terjadi dalam satu saat. Unit dia adalah unit Hertz. Semakin tinggi frekuensi bunyi, semakin tinggilah kelangsingan bunyi tersebut. Okey. Ini adalah menunjukkan bila gelombang ini daripada waktu rehat dia daripada sini sampai sini. Okay. Ini menunjukkan satu ayunan lengkap. Okay. Bila dia tajam, maksudnya bunyi yang tajam adalah frekuensi dia daripada satu tempoh masa ke satu tempoh masa banyak. 2, 3. Macam yang bawah ni pula, walaupun masa yang sama, bilangan gelombang yang lengkap ada 1. Berbanding ini ada 3. So, frekuensi yang tinggi, bilangan ni lebih banyak menghasilkan bunyi yang tajam. Bunyi yang tajam seperti bunyi biola. Frekuensi yang rendah menghasilkan bunyi yang kurang tajam seperti bunyi gitar.
Untuk mengkaji hubungan antara kenyaringan dengan amplitude, kita akan menggunakan alat yang dinamakan osiloskop sinar katod. Ataupun kita boleh panggil dia OSK dan kita sambung dengan pembesar suara. Kita boleh kaji dua benda iaitu amplitude dan frekuensi yang terhasil daripada sesuatu bunyi. Kalau bergantungkan pada gambar ini penjana isyarat audio. Kalau kita janakan sesuatu bunyi, akan dibesarkan oleh pembesar suara dan dirakam oleh mikrofon. Mikrofon ni kita sambungkan dengan OSK. OSK akan menghasilkan paparan gelombang. So paparan gelombang ni lah kita kaji ketinggian amplitude dia, maksudnya kekuatan bunyi dan bilangan frekuensi untuk menunjukkan kenyaringan bunyi. Okey, ini adalah bentuk gelombang. Okey, jika bentuk gelombang macam ni, amplitude dia kecil dan rendah. Kenyaringannya rendah. Kalau macam ni, nampak dia punya amplitude semakin tinggi, so nampak dia semakin meningkat. Kenyaringannya sederhana. Bila dia semakin lagi tinggi, maksudnya amplitude dia semakin besar, kenyaringan dia tinggi. Kelangsingan dan frekuensi. Kita tengok bilangan lengkap dia berapa. Sini 1. Kita tengok ni garis kan. Ini 1. So frekuensi dia rendah. Kalau sini, yang kedua ni, daripada sini sampai sini, ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. So maksudnya frekuensi dia meningkat. Kalau macam ni, kita tengok panjang gelombang dia. 1, 2, 3. So dia lebih tinggi. Aplikasi kenyaringan dalam kehidupan. Seperti gambar. Permukaan gendang diketuk dengan kuat. Maka ia akan bergetar dan menghasilkan amplitude yang besar. So bunyi yang kuat dihasilkan. Jika permukaan gendang diketuk dengan lembut, maka dia akan menghasilkan amplitude yang kecil. So bunyi yang perlahan dihasilkan. Kamu boleh lihat aplikasi-aplikasi kenyaringan dan kelangsingan bunyi ini dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam alat muzik. Itu saja untuk topik ini. Terima kasih.